Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Masih lagi dalam kereta, kita berada di sawah padi. Nampaknya kerana orang-orang kampung semakin bersemangat untuk menanam padi. Ada juga kelebihan pada orang-orang kampung ni, ada tanah sendiri untuk diusahakan. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, ada satu artikel daripada sahabudin.com.net yang saya ingin kongsikan yang memang membuka mata. Mana-mana ahli parlimen BN, kalau beranilah, dikata kalau beranilah boleh cuba tiru macam mana yang Adun Rembia buat ini. Iaitu Adun Rembia telah memohon untuk bukan saja meletak jawatan, tapi dia memohon untuk dipecat. Dipecat daripada UMNO. Ada tak orang-orang Barisan Nasional yang berani, gentleman macam Adun Rembia ini? Ataupun tak ada yang berani? Saya fikir ini cabaran luar biasa. Ada yang berani ke? Adun Rembia Melaka, Jailani Khamis, yang telah dihadapkan ke Lembaga Disiplin UMNO kerana hadir ke Majlis PN, dilaporkan telah meminta dirinya supaya dipecat oleh UMNO. Perkara itu dinyatakan dalam satu jawapan bertulis beliau terhadap surat tunjuk sebab daripada Lembaga Disiplin UMNO kepadanya. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, ada tak orang-orang BN yang pun tak setuju dengan Zahid Hamidi, yang mana berani lakukan seperti Adun Rembia ini buat? Kalau tak setuju dengan Zahid, letak jawatan je lah, macam yang dibuat oleh Adun Rembia ini, sambil mempertahankan dirinya tidak bersalah kerana kehadirannya ke program tersebut adalah atas tiket NGO Mufakat Nasional yang diterajui oleh Anwar Musa. Jailani Khamis bagaimanapun tidak mahu tindakannya itu memberi malu kepada UMNO. Dengan rasa rendah diri, katanya, saya meminta lembaga disiplin untuk mengambil keputusan di bawah peruntukan yang telah ditetapkan, iaitu dipecat daripada parti, disahkan oleh Majlis Kerja Tertinggi dan bukan mana-mana hukuman yang lain, katanya. Saya tidak mau malukan UMNO, katanya. Saya minta permohonan saya diterima. Jadi kepada ahli-ahli parlimen BN pula, kepada ahli parlimen BN, Barisan Nasional, kalau tak mau malukan UMNO, cuba ikut apa yang Adun Rembia ini buat. Kita tengok berani atau tidak. Dan betulkah kalau diorang letak jawatan, kerajaan perpaduan akan tumbang? Rasanya tak kot. Masih cukup. Okey. Menggunakan alasan hadir di atas tiket Mufakat Nasional sebagai sama sekali tidak logik untuk menghalalkan kehadirannya kerana ia majlis pengumuman calon parti lawan untuk PRK. Apapun alasan yang dibuat oleh ahli parlimen Rembia ini pun tak masuk akal juga. Lainlah kalau beliau hadir majlis tahlil kah, kenduri doa selamat kah, daripada mana-mana wakil rakyat PN. Barulah ia bukan suatu kesalahan. Tapi ini adalah pengumuman calon ni. Lebih-lebih lagi jika beliau hadir itu sebagai jemputan khas untuk membaca doa misalnya. Apapun agaknya, memang Jailani sudah tiada hati lagi dengan UMNO sejak kebelakangan ini, dan dia memang mahu untuk meninggalkan parti itu. Agaknya begitulah kot. Cuma kalau beliau saja-saja keluar UMNO, kedudukannya sebagai Adun Rembia akan tergugur dan perlu diadakan pilihan raya semula. Tetapi apabila dipecat, kedudukannya sebagai wakil rakyat tetap akan selamat. Begitu agaknya. Rupanya begitu. Dia minta dipecat supaya dia tetap selamat ke? Itu persoalan. Kerana apabila dipecat, dia tetap wakil rakyat yang selamat. Maka mungkin itulah sebabnya Jailani sendiri memohon agar UMNO memecatnya.
Dengan langkah yang diambil oleh Jailani itu, ia segera mengingatkan kepada hura-hura yang sejak sekian lama kedengaran, yang kononnya ada 7 ahli parlimen BN mau meletak jawatan masing-masing bagi memaksa pilihan raya kecil diadakan. Seterusnya, selepas dipilih semula, mereka akan memberi sokongan kepada blok pembangkang PN untuk menumbangkan kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim. Tapi kalau 7 saja, tak akan jadilah Anwar tumbang. Komplot itu bagaimanapun perlu sama mendapat sokongan daripada GPS dan JRS dan parti-parti yang kecil. Masalahnya GPS dan JRS nampak gayanya tak akan dapat bekerja sama dengan PAS. Sebelum ini, sebaik keputusan PRU15 lalu diumumkan, 7 ahli parlimen BN berkenan adalah antara yang menandatangani akuan bersumpah menyokong Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Bagaimanapun di bawah undang-undang anti lompat parti, akuan bersumpah atau SD sudah tidak laku lagi bagi kerana sebarang keputusan hendaklah diputuskan oleh parti dan bukan secara individu. Malah mereka juga tidak dibenarkan melompat parti kerana ia akan menyebabkan kedudukan sebagai ahli parlimen atau adun tergugur secara automatik. Hanya jika seseorang itu dipecat daripada parti, barulah kedudukannya sebagai wakil rakyat tidak terjejas. Mengambil kira apa yang dilakukan oleh Jailani, dan kiranya 7 ahli parlimen yang disebut-sebut itu masih mahu menjatuhkan kerajaan perpaduan, barangkali mereka bolehlah mendapat inspirasi daripada apa yang dilakukan, apa jawapan beliau kepada lembaga disiplin itu. Kalau berani, cuba-cubalah berbuat sesuatu yang melanggar disiplin agar diberi tunjuk sebab oleh lembaga disiplin UMNO, dan kemudian mintalah juga dipecat oleh UMNO. Ikut macam Jailani Khamis ni buat. Apabila sudah dipecat, bebaslah untuk membawa haluan dan memberi sokongan kepada siapa saja yang dikehendaki. Itu pun kalau mereka beranilah. Cuma masalahnya satu saja. Akan tergantung tak bertalilah keadaan mereka jika UMNO tetap enggan memecat seperti yang diharapkan itu. Ditulis oleh Sabuddin Hussein 6 September 2023. UMNO pun tak akan senang-senang untuk pecat tau. Itu yang Jailani Khamis kena tahu. Kerana waktu kamu menang dulu pilihan raya, yang duit dipakai itu dari parti UMNO, yang berkempen itu ahli UMNO, yang mengundi kamu itu orang UMNO. Jadi kalau dipecat daripada UMNO, sia-sialah segala pengorbanan daripada parti UMNO. Jadi sekarang siapa yang kena game? Jailani Khamis atau UMNO? Zaid Hamidi tak akan begitu bodoh untuk membiarkan perkara ini berlaku. Dan sekiranya Jailani Khamis ini tergantung tanpa bertali, iaitu susah, dia tergantung gitulah, tak diterima peletakan jawatan, tak diterima untuk dipecat, kecuali dia letak jawatan. Kalau dia letak jawatan PRK lah. Tapi kalau dia masih lah gantung-gantung begitu, nanti selepas ini dia tak ada harapan lagi untuk jadi wakil rakyat, dan seterusnya dia nak ikut mana pun tak tahu. Kalau dia ikut PN pun belum tentu dia jadi wakil. Kerana dia menang dulu kerana sokongan UMNO tahu, bukan sokongan PN. Kita jumpa lagi. Apa pendapat anda? Sila tinggalkan komen dan Yud Nadi, Suara Rakyat Bergema di channel ini. Bye bye.